Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, baik. Menerusi live ringkas hari ini, saya hendak merujuk kepada satu kenyataan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri berhubung dengan isu skandal LCS atau projek pembuatan kapal perang yang kini dibelengui dengan pelbagai isu dan masalah. Jadi saya hendak rujuk anda semua kepada satu live yang telah saya buat semalam dan juga satu penjelasan oleh Peguam Tersohor Muhammad Hanif Katri Abdullah yang anda boleh rujuk sama ada menerusi Facebook ini. Anda boleh scroll ke bawah atau anda boleh rujuknya di YouTube Regi Jesse Rita Udin, atau kalau sesiapa mengikuti saya di TikTok, anda boleh merujuknya di sana. Jadi sepintas lalu, skandal LCS atau pembuatan kapal perang ini telah terdedah susulan pembentangan laporan oleh PAC atau satu jawatan kuasa parlimen di Dewan Rakyat. Jadi ini adalah pembentangan di Dewan Rakyat secara berperlembagaan. Bukannya pembentangan di Facebook. Tetapi apa yang kita lihat selepas itu adalah kenyataan-kenyataan nota-nota dalam Facebook oleh khususnya dua individu, iaitu Najib Razak dan Zaid Hamidi. Jadi saya nak bawa perhatian anda kepada kenyataan Najib. Jadi apabila anda membaca kenyataan Najib, memang sah Najib sedang cuba perdaya pentaksub dia. Memang sah Najib menipu, memfitnah dan sedang mengaburi mata rakyat. Pertama sekali, laporan PAC yang dibentangkan di Parlimen 240 muka surat lebih. Tak silap saya, lebih 250 muka surat. Dan laporan itu adalah terperinci oleh sebuah jawatan kuasa berperlembagaan dan diwakili oleh ahli-ahli dari pelbagai parti dan dipengerusikan oleh seorang individu yang bukannya memegang jawatan dalam sebarang parti. Dan di dalam laporan itu telah dibongkarkan pelbagai kelalaian, ketirisan, kecuaian, kepincangan dan kesalahan kerajaan dan pihak-pihak berkaitan pada ketika Najib menjadi Perdana Menteri, atau ringkasnya di bawah pentadbiran Najib sebagai Perdana Menteri. Dan ini telah berhubung dengan projek pembuatan satu kapal perang atau kapal perang atas permintaan TLDM yang sebenarnya diluluskan, kelulusan diberi oleh tak lain tak bukan Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi pada ketika itu, di mana Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi memegang portfolio berkaitan di dalam Kementerian Pertahanan. Jadi ini bukan satu perkara yang boleh sesiapa nafikan, termasuk Zaid, kerana ini adalah fakta. Dalam tempoh rundingan itu, Zahid lah memegang portfolio berkaitan. Jadi segalanya akhirnya akan merujuk kepada kelulusan Zahid. Ini adalah fakta. Jadi apabila anda membuat sebarang analisis, apabila anda mendengar mana-mana pihak, pertama sekali dengar dari saluran betul, iaitu PAC yang telah membentangkan laporannya secara berperlembagaan di Parlimen. Keduanya, selalu berpandu kepada fakta, iaitu siapa yang bertanggungjawab, menteri berkaitan, siapa yang harus memberi kelulusan. Itu tidak boleh kita lari daripada fakta ini. Selebihnya, nota-nota dalam Facebook ini semuanya propaganda, spin, dan dalam kes Najib, penipuan dan fitnah. Mengapa? Najib tidak menjawab laporan PAC. Dia tidak mengulas laporan PAC dalam kenyataan dia. Dia tidak mengulas segala kepincangan yang telah dinyatakan, segala kesalahan yang telah diutarakan, segala ketirisan,
segala kecuaian, kelalaian dan sebagainya di bawah pentadbiran dia. Apa yang dia buat ialah dia membuat satu tohmahan fitnah terhadap pengerusi PAC. Kononnya pengerusi PAC ini memegang jawatan sebagai ketua pemuda ke ketua apa di dalam DAP. Jadi ini sekaligus menimbulkan persepsi palsu, kononnya seolah-olah laporan PAC ini telah dipengaruhi oleh DAP dan adalah laporan berbaur politik. Ya. Malah Zahid ada sentuh ianya berbaur politik. Adakah apa-apa bukti diberikan? Tidak. Jadi saudara-saudari boleh memeriksa pengerusi PAC tidak memegang sebarang jawatan dalam DAP. Dan laporan ini adalah atas persetujuan bersama 14 ahli panel dalam PAC dari pelbagai parti. Dan dilakukan pembentangan secara berperlembagaan di Parlimen, bermakna apabila Najib memfitnah dan menipu berhubung dengan pengerusi PAC, Najib sebenarnya telah menghina Parlimen dan melakukan satu penipuan terang-terang bagi mempengaruhi rakyat, mengalihkan perhatian rakyat. Dengan cara ini, Najib elak daripada menjawab, mengulas segala perkara penting yang rakyat hendak tahu yang telah dibangkitkan menerusi laporan PAC. Tetapi alhamdulillah, ya, Perdana Menteri telah mengambil satu langkah yang berani dan telah memutuskan untuk menyahklasifikasikan satu dokumen yang berupa laporan perolehan, ya, yang telah tersebut dinyatakan di dalam laporan PAC. Jadi apabila laporan tersebut dinyahklasifikasikan, banyak maklumat terperinci boleh diketahui oleh rakyat dan pihak-pihak berkaitan tidak boleh lari. Ya. Kita tidak mahu bekas menteri pertahanan dia kata dia cuba timbulkan persepsi, oh ini laporan ada berbaur politik. Najib cuba timbulkan persepsi berbaur politik. Maknanya apa-apa laporan, apa-apa keputusan, apa-apa benda yang diketahui berhubung Najib, asalkan ianya tidak menyebelahi Najib atau Zahid, semuanya dikatakan berbaur politik. Dalam Facebook Najib, tidak ada satu patah pun yang mampu menyangkal laporan PAC. Jadi kalau kita tidak boleh tanya menteri-menteri yang bertanggungjawab, pentadbiran yang bertanggungjawab, habis siapa lagi bertanggungjawab? Lihat cara Najib sedang mengaburi mata rakyat, memperbodohkan rakyat, dan memfitnah dan menipu secara terang-terangan, sekaligus menunjukkan tahap keterdesakan Najib dah memang parah, terlalu terdesak sehingga menipu terang-terang. Ya, anda boleh periksa di Google. Ya, adakah pengerusi DAP memegang sebarang jawatan, pengerusi PAC memegang sebarang jawatan dalam DAP? Anda boleh periksa. Ya. So, sekarang dengan pendedahan laporan perolehan dan sebagainya, kita akan dapat tahu cerita sebenar, dan saya sokong penubuhan RCI untuk menyiasat skandal kapal LCS ini. Berpandu kepada fakta, usah hiraukan nota-nota Facebook. Ya, Najib perlu sedar, ya, pembentangan bukan dilakukan di Facebook. Pembentangannya dilakukan di Parlimen. Jadi syabas kepada Perdana Menteri Ismail Sabri kerana mengambil satu langkah berani ke arah kebenaran dengan memutuskan bahawa laporan perolehan berhubung skandal kapal LCS ini akan dinyahklasifikasikan. Ya. Ya, so message saya kepada Najib, usah lagi komen di Facebook kerana anda hanya sedang menunjukkan tahap keterdesakan anda kerana penipuan anda, fitnah anda sudah tidak menjadi. Rakyat tidak percaya
Nak tanya siapa lagi kalau bukan Perdana Menteri pada ketika itu? Nak tanya siapa lagi kalau bukan Menteri Pertahanan pada ketika itu? Macam mana boleh anda bergelar Perdana Menteri atau Menteri Pertahanan, sedangkan bila berlaku masalah anda kata anda tidak bertanggungjawab? Habis siapa bertanggungjawab? Tukang buat roti canai, tukang hantar susu ke rumah, tukang sapu, siapa yang bertanggungjawab? Oleh kerana tidak boleh jawab, dia spin, dia bermain politik kotor, politik murahan, dengan memfitnah, dengan menimbulkan persepsi ini adalah laporan politik, dengan mendakwa pengerusi PAC adalah berjawatan di dalam DAP, mengalihkan perhatian rakyat daripada hakikat bahawa laporan ini melibatkan 14 ahli PAC dari pelbagai parti, menghina parlimen dengan fitnah dan penipuan ini. Inilah Najib Razak. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.